Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa semula kita dalam matematik tahun 6. Okey, masih lagi nombor dan operasi. Dan kita akan buat latihan yang terakhir dalam tajuk ini, iaitu Mahir Minda muka surat 20. Okey, baiklah kita dengan soalan 1. Okey, kira jawapan menggunakan kalkulator. So, awak akan guna kalkulator untuk kira jawapan ni. Kemudian awak bundarkan jawapan C dan D. Okay? C dan D saja awak kena bundar per 1000 yang terdekat. Okey, sebelum tu cikgu nak ulang semula kedudukan nilai tempat bagi nombor perpuluhan. Okey, masih ingat lagi? Okey, kita tengok kat sini. Okey, ini adalah rumah kedudukan nilai tempat untuk nombor perpuluhan. Okey, kita tengok dekat sini dia bagi 473.286. Okey. So kat sini kita tengok selepas titik perpuluhan, mana titik perpuluhan? Ni titik perpuluhan. Okey, selepas titik perpuluhan dia adalah per 10, per 100, per 1000. Okey, sebelum titik perpuluhan dia akan jadi rumah sah, puluh dan ratus. Sebab tu kalau nombor perpuluhan kita sebut 473. Yang bahagian sebelum titik perpuluhan ni kita akan sebut ikut rumah dia. Okey, dan selepas titik perpuluhan kita tak sebut 286, kita sebut 286. Okey, ingat. So maknanya nanti kita akan tengok per 1000 3 nombor selepas titik perpuluhan. 1, 2, 3. Okey, awak akan tengok nanti. Sebab bila awak kira kalkulator nanti dia akan dapat panjang nombor di belakang. Okey, kemudian cikgu nak terangkan untuk bundar, nak ingatkan semula. Kita ada nombor kecil dan nombor besar. Okey, ini nombor kecilnya dan ini nombor besar. Okey, bila jumpa nombor besar, apa kita buat? Kita akan tambah 1. Tambah 1 dekat mana? Dekat rumah yang dia nak awak bundarkan. Contohnya kat sini, per 1000. Maksudnya kita akan tambah 1 dekat rumah ni. Jika nombor selepasnya besar. Jika nombor selepasnya kecil, okey, kita tak payah buat apa-apa. Tak payah tambah, tak payah apa. Maksudnya nombor yang dia nak kita tengok ni, nak bundarkan ni, dia tak ada perubahan. Okey, boleh? Okey, kita teruskan dengan soalan A. Okey, apa soalan A? 890,024. Kita kena guna kalkulator lah. Okey, kita ambil, awak boleh guna kalkulator awak yang biasa yang sedia ada ataupun boleh guna handphone. Okey. So kita tekanlah, kita salin soalan A. Ini awak salin dulu. Tolak 68403 darab 13 sama dengan. So awak tekan yang ini dulu. Dah habis tekan ni, tekan sama dengan. Okay, boleh. So kita tengok 890,024 tolak berapa? 68403. Tekan sama dengan. Okey, dapat 821621. So tak payah tulis. So kita darab terus dengan 13. Darab dengan 13. Okey, darab 13. Sama dengan, okey, awak dapat jawapan ni. Cikgu tulis kat bawah sebab tak nampak ni. 10 jarak Okey, so inilah jawapannya. Awak terus tulis. Boleh? Dah kira, terus tulis. B pun sama. Awak kira dulu 2 nombor tu. Tambah dulu. Dah dapat tambah. Tekan sama dengan. Kemudian baru bahagi 24. Okay, boleh? Okay, next C. Cikgu nak terangkan C. C macam mana? Okay, salin soalan C. C. 2, 4, 3. Okay. 4, 7. Okay. Bahagi, tekan dulu kalkulator. 2, 4, 3, 0, 5, 1 bahagi 4, 7. Dapat berapa? Okay, awak tengok kalkulator cikgu. Lepas titik perpuluhan tu banyak kan? Panjang kan? Okay, tak apa. Kita ambil dulu nombor sebelum titik perpuluhan, kita tulis dulu. 5171. 5 jarak 171 perpuluhan.
Okey, dia kata nak per 1000. Okey, per 1000 tadi 3 angka di belakang. Okey, 3 angka selepas titik perpuluhan. So 3 angka lepas titik perpuluhan adalah 297. Tapi dia suruh kita bundar, kita kena tengok rumah depan dia lagi sekali. So kita ambil 4 nombor di belakang. Okey, yang belakang lagi 72340 tak payah tulis. Kita ambil 4 nombor selepas titik perpuluhan saja. Okey, so tadi dia nak per 1000. Yang mana dari rumah per 1000, ini per 10, ini per 100, ini per 1000. Okey. So yang inilah kita gariskan yang ini, kemudian kita buat pagar. Okey, pagar. Pagar ni maksudnya kita akan tengok nombor selepas pagar. Nombor 8. So nombor 8 ni dah tak ada, kita letak sifar bawah dia. Semua nombor selepas pagar, kalau ada 7, 8 pun, kita akan jadikan dia sifar selepas pagar. Okey. So kita tengok ini adalah 8. 8 nombor kecil ke nombor besar? Nombor besar. So nombor besar kita kena tambah 1. Tambah 1 dekat mana? Dekat rumah per 1000. Tambahlah 1. So 7 tambah 1 dapat 8. Ni 9. So salin semula je lah. Inilah jawapannya. Okey. 517.298. So awak tulislah dekat atas ni. 5,171.298. Sifar di belakang tak payah tulis. Okey, boleh? So samalah awak buat D nanti. Cara yang sama. Kita nak terang pula nombor 2. Kita tengok nombor 2A. Apakah pola nombor bagi garis nombor di bawah? Terangkan cara mencari nilai pola menggunakan kalkulator. So yang terangkan ni awak tak payah buat lah. Okey, awak cari saja pola dia. Tak payah salin soalan ni. Soalan ni buang terus. Salin soalan 2A ni saja sampai tanda soal. Okey, first bila kita dapat soalan macam ni, kita perlu tentukan hujung ni dengan hujung anak panah ni. Okey, garis nombor ni yang mana berada kecil, okey, nombor kecil atau nombor besar. Kita nak tengok hujung dengan hujung. So, caranya kita tengoklah nombor di hadapan dengan nombor hujung dia. Okey. Tengok nombor yang sama, kita potong. So ini 120 ni semua sama kan? Sama, kita tak nak. Kita nak tengok yang mana satu. Okey, boleh? Okey, kemudian yang 3 nombor 4, tengok selepas nombor potong 4, 5, 6. Okey, 4, 5, 6. So yang inilah kecil kan? Ini kecil. So kat sini kita letaklah kecil. Hujung ni besar. Okey. Macam tu. Bila dah letak dah, okey, kecil dan besar, maksudnya kecil pergi besar kena tambah. So awak letaklah nilai. Nak buat pola. Okey, sampai P. Okey, dah. Okey, so sekarang cikgu kata kalau kita nak tengok pola, kita kena tengok nombor yang bersebelahan dan kita tolak. Okey, so nombor bersebelahannya adalah inilah 2 ni. Kita akan ambil 2 ni, kita tolak lah. Okey, tolak besar, tolak kecil lah. 1206, guna kalkulator. Sebab dia suruh guna kalkulator, awak guna kalkulator. Tolak 1205 350 sama dengan 850. Maksudnya awak tunjukkanlah dalam pengiraan kat bawah ni. Ni, awak tunjuk kat bawah ni. Ni yang tolak ni kan. Okey, tunjuk. Kemudian buat jawapan dia. So polanya awak akan dapat nanti 850. Tambahkan. So tulislah 850 tambah 850 tambah 850. Semua tulis. Okey? Faham? So kita nak cari yang ini dulu, yang ini dulu sampailah P. Okey. Kita ambil lah, awak ambil nombor ni. Okey. 200 tambah 850. Okey, tulis pengiraan dia, awak tambahlah. So kat sini pun dah dapat jawapan yang ni, tulis. Dan dapat jawapan ni, tambah pula 850 lagi, tambah 850 lagi dan awak akan dapat P. So awak tulislah P sama dengan berapa. Boleh? Senang saja. Okey, B pun senang saja. Okey, lengkapkan pola nombor berikut. Gunakan kalkulator. So dia suruh guna kalkulator. Soalan ni semua awak salin. Awak tekan sajalah kat kalkulator tu. 9 tolak 1 sama dengan 8. Senang je kan? Tulis je 8.
Okey. Nombor 2 ni pun sama. Pastikan yang ini awak kira dulu yang ini Faham? Kira yang ini tekan je sama dengan dulu. Baru awak tambah ni belakang ni. Tulis jawapan. Boleh? Senang saja. Okey. Next kita nak tengok nombor 3. Okey, nombor 3. Baca soalan nombor 3. Senaraikan sebuah nombor perdana dalam lingkungan 80 hingga berapa? 100. Okey, kita nak tengok nombor perdana ni. Ingat lagi cara nak tengok nombor perdana? Nanti awak tengok balik video cikgu suruh hafal itu kan. Okey, kita nak imbas balik macam mana nak ingat nombor perdana. Okey, mula-mula kita buat apa? Kita tulis nombor 8, nombor yang pertama. Apa 8 nombor tu? 2, 3, 5, 7. Okey. 11, 13, 17 dan 19. Ini adalah 8 nombor pertama. Kemudian kita buat garis. Kemudian kita tulis nombor 2 sampai nombor 8. Jarak sikit 2, 3, 4, 5, 6, 7 di bawah. 7, 8 di bawah. Kemudian 97. 97 ni biar je dia seorang-seorang dia. Okey, boleh? Kemudian kita tengok barisan demi barisan. Okey, kita akan tengok barisan. Sebab barisan ni dia akan ikut nombor yang sama sebelah dia. Okey, so barisan yang pertama cikgu guna warna lain. Ini dia mesti awak ingat ini 3. 3, 3. Okey, boleh? 3. Boleh? Kemudian kita copy nombor yang sama ni. Nombor ni kita ambil balik. Okey. 2, 5, 8. Okey, kita ambil nombor yang sama. Cuma sebelahnya kita letak nombor apa? Nombor 9. 9, 9, 9. Cara nak ingat dia. Kemudian 3, 6. Sebelahnya kita letak apa? Mula-mula 1. Kemudian kita copy nombor 3 dan 6. Okey, 3 dan 6, seterusnya 7. Okey, 7. Kemudian kita 4 ni. Nombor 1, 1. Kita copy 4 dan 7. Kita letak sebelahnya 3. Okey. Kemudian kita copy lagi 4 dan 7. Ini 3 kali kena buat 4 dan 7 ni ada 3 kumpulan, 3 barisan. Kemudian sini kita letak 7 dan kita tak boleh letak sini 7 sebab nanti dia nombor 77 boleh bahagi dengan diri sendiri, boleh bahagi dengan 7. Okey? Tak boleh. So kita letak apa? 9. Awak hanya ingat ni je ni. Last kali dia akan dengan ni 7 dengan 9 ni. Okey? Boleh? So inilah nombor perdana. Yang ini nanti awak tolong buat dekat tepi ni dulu ataupun awak nak buat depan ni pun tak apa. Kemudian awak senaraikanlah nombor dalam lingkungan 80 hingga 100. Nombor apa? Ni lah ni Kan dah jumpa. So awak tulislah dekat bawah nanti nombor perdana ni. Boleh? Okay, kita tengok nombor 4. Tukar nombor perpuluhan juta. Okey. Dan pecahan juta kepada nombor bulat. Okey. Nombor bulat, kita tengok formula dia. Ingat lagi formula dia. Okey. Sekarang ni kita nak tengok perpuluhan juta ni adalah nombor ni lah. Ni pecahan juta adalah ini. Ni perpuluhan. Okey. Daripada perpuluhan juta nak pergi nombor bulat. Daripada pecahan juta nak pergi nombor bulat. Buat apa ni? Darab 1 juta. So kat sini awak darab lah 1 juta nanti. Okey. So awak salinlah A nanti 237 juta darab 1 juta. Okey. Boleh. Kena buat apa ni? Gerak titik. Berapa kali nak gerak? 6. Ada 6 sifar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So letaklah sifar. Okey. Cikgu tulis jawapan di bawah tapi awak tulis jawapan kat sini Okey, kita tulis daripada belakang. 1, 2, 3 jarak, kemudian sifar 7, 3 jarak 2. So inilah jawapan dia. Okey, kita nak bagi dia jadi nombor bulat. Sama juga C. C pun buat cara macam ni. Boleh? So cikgu nak terang B.
B cara macam mana? 45/8. Kita darab terus 1 juta. Okey, tengok nanti jawapan dia dapat berapa. Okey. 4 ni kita bulatkan sebab dia adalah 4 juta. Tak payah tukar dah. Kita letak tepi. Okey, 4 juta. Sebab nanti kita nak tambahkan dengan nombor yang hasil darab ni. Kita tunggu dia dapat berapa nanti. Okey. So sekarang kita nak buat 5/8 darablah 1 juta. Okey, kita nak kena pemudahkan dulu 5/8 ni. Kita tengok boleh ke tak. Okey, cikgu dah bagi tahu. Selalu cikgu bagi tahu 5/8 ni kita tengok boleh mudah ke tak. Kita tengok nombor atas. Okey, kita jadikan dia sifir. Sifir 5 maksudnya. So dalam sifir 5 ada tak 8? Tak ada kan? Bila tak boleh baru kita pergi sifir 2. Okey, dalam sifir 2 ada tak 5? Tak ada. Tapi ada 8. Tapi tak boleh juga. Dia kena mesti 2. Satu sifir tu boleh guna dua-dua nombor. Okey. So bila tak boleh kita tak payahlah. Buat dia. Kita bawa 8 masuk bawah 1 juta. Pergi rumah sebelah. So nanti kita bahagilah 1 juta ni dengan 8 dulu. Okey. Bila awak dah dapat 1 juta ni bahagi 8. Okey, kita tengok rumah pertama. Okey, tengok. Bahagilah macam biasa. 8. Okey, ni. Okey, rumah pertama. Rumah kedua dia sifar juga. Rumah ketiga sifar. Rumah keempat sifar. Rumah kelima sifar. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Okey. Kemudian buat sifir 8. Jangan lupa buat sifir 8. Bawah ni 1 darab 8. 2 darab 8. Okey. 2 darab 16. Okey. So kita nak 10 kan? 8 saja. So atas 1, bawah 8. Tolak 2. 2 bawa sini. So 18 kan tadi. So ni 18. Betul tak? Ni 18. 18. Kita tengok dia. Kita nak 20 kan? Kita pergi tengok 3. 3, 24. Tak boleh dah lebih. So kita ambil 2 lah. Atas 2, bawah 18. Tolak. Dapat 2. Okey. 16 kan? Dapat 16. Okey, dapat 4. Okey, 4. So, kita buat lagi. 4 darab ni berapa? 32. 5, 40. So, dah dapat 40. Atasnya 5. Dah dapat ni. Boleh? So, kat sini adalah 125,000. Boleh? So, tinggal ni awak kena darab lah pula 5 darab 125,000. Dah dapat jawapan hasil darab 125,000. Awak tambahlah dengan 4 juta ni dan awak akan dapat jawapan. Boleh buat? Okey, terus buat. Okey, next. Nombor 5. Tulis nombor berikut dalam perpuluhan juta dan pecahan juta. Maksudnya dua benda awak kena buat. Satu perpuluhan dan satu lagi pecahan. Kita tengok daripada nombor bulat. Ni nombor bulat. Nombor bulat nak pergi pecahan dengan perpuluhan. Buat apa ni? Bahagi 1 juta. So, sini semua kena bahagi 1 juta. Semua nombor ni. Okey, kita buat A. Contoh cikgu tunjuk 1. A, 500,000. Okey. Kita nak per lah. Semua bahagi kan? Bahagilah 1 juta. Ini kita nak buat perpuluhan dulu. Bila nak buat perpuluhan, kita hanya gerak saja. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dapatlah sifar perpuluhan 5 juta. Garis jawapan. Kemudian buat pula kita nak cari pecahan. 500,000 per 1 juta. Okey, kalau pecahan kita nak buat macam ni juga ke? Tak. So, kita kena buat bagi jadi per. Okey, pecahan. So, ini 3 potong. Ni 2 potong. Tinggallah 5 per 10. Boleh pemudahkan lagi? Boleh. Kita tengok sifir apa? Tengok sifir yang atas. So, sifir 5. Dalam sifir 5 ada tak 10? Ada. 5 darab berapa? 5 darab 2, 10. Sini 5 darab 1 lah 5. So, 1 per 2. Inilah jawapannya. Garis. Okey? Awak kena buat 2. 1 perpuluhan, 1 lagi pecahan. So, yang B pun sama. Buat cara yang sama. Okey, formulanya salin. Okay, next nombor. Tadi nombor 5. Kita pergi nombor 6. Okey. Okey, nombor 6. Dia kata selesaikan masalah berikut. Okey, selesaikan masalah berikut. Ini dia bagi semenanjung. Dapat ni lah.
Sifa 1.132 juta kilometer. Tu Sabah dan Sarawak 66,000 kilometer persegi, lebih daripada semenanjung Malaysia. Okey. Okey, kilometer persegi dia, sebab keluar keluasan. Okey, so dia kata berdasarkan jadual di atas hitung jumlah keluasan Malaysia. So awak tak payah salin lah kotak-kotak ni. Okey, awak kena salin soalan ni je. Okey, caranya. Okey. So dia bagi Malaysia berapa, kita buatlah, kita ambil short form saja. Okey, SM sama dengan sifar 1.132 juta km. Awak ni awak salin keluarkan cerita dia ni. Okey. Okey, kemudian Sabah dan Sarawak, cikgu buat SS lah. Sama dengan 66,000 km. Dia kata lebih apa maksudnya? Tambah sifar 1.132 juta km. Okey, boleh elok Okey, next. Kalau awak tengok kat sini, satu nombor bulat, satu pecahan, perpuluhan. Okey? So, susah sikit kita nak buat kan? So, yang mana satu? Awak nak buat jawapan kepada ni, keluasan ni, kepada perpuluhan boleh. Awak nak buat kepada nombor bulat pun boleh. Okey, kat sini cikgu nak terangkan cara kita nak buat kepada perpuluhan lah. So, 66,000 ni cikgu nak tukar dulu kepada perpuluhan. Caranya apa? Perpuluhan juta bahagi 1 juta. Okey, dah. Dan kita tukarlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni kosong sifar. Okey, so dia akan dapat sifar perpuluhan sifar 66 km. Juta km. Okey, sama macam ni. So tambahlah, tambah. Okey, awak tambahlah macam biasa kat sini. Baru senang awak nak tambah kan, sebab dia sama geng. So tambah, dapatlah ini 8, ini 9, 1 sifar. Okey, boleh. Ini adalah SS. Juta jangan lupa. Okey, persegi. Dia kata berdasarkan hitung jumlah keluasan Malaysia. Ini adalah Malaysia. Okey, semenanjung Sabah Sarawak ni adalah dalam Malaysia. So awak tambah lagi lah untuk semenanjung. Tambahlah sifar 1.132 juta ni. Okey, tambahlah. Ni 8 tambah 2, 10. 9 tambah 10, 13. Ini 1, 2, 3. Ini sifar. Okey, so dapatlah jawapannya. Boleh? Pergi 6B. Sebuah kilang mengeluarkan 1.8 juta keping biskut. Okey. Pelbagai perisa seperti perisa kopi, kacang, coklat, kopi, coklat dan lemon. Bilangan biskut perisa kopi dan coklat masing-masing ialah 250,000 keping. Kira bilangan perisa lemon. So kita nak cari lemon. Kita keluarkan cerita. Okey. Jumlah semua berapa keping? Kita tulis jumlah 1.08 juta. Okey, kemudian dia kata coklat dengan kopi dengan coklat ni masing-masing ialah, maksudnya dia sama. So maksudnya kita buatlah kopi, perisa kopi lah kan, 250,000. Kemudian coklat pun 250,000. Dia kata bilangan perisa lemon. Kalau awak tengok kat sini, ini perpuluhan. Okey, kalau perpuluhan, kita tukar kepada nombor bulat dulu. So, awak tukar dulu pada nombor bulat. Darab 1 juta dulu. Okey, tukar. Dapat berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tak ada. Sampai situ saja. Kan? Sini ada 1.8. So, kat sini nanti dia jadi 1. Kita ambil dari belakang. Nanti awak salah tulis. Kemudian 0, 8, 0. Macam tu. Betul? Kita buat lagi sekali. 1.8. Kita nak darab sejuta kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
6 saja. Dah terlebih. Okey, so kita letaklah sifar 1, 2, 3, 4. Okey, berapa je sifar dia? 4 saja. 1, 2, 3, 4. Betul? Ini 8. Okey, boleh? Ini 3, ini 3. Okey, boleh? Betul? So, kat sini nanti awak kena buat apa? Awak tambahlah dengan kopi dan coklat ni, tambah kopi dan coklat ni, tambah dulu. Kemudian ni kopi dengan coklat ni kalau nak senang awak tambah dulu, okey. Kemudian awak tolak dengan hasil kopi dan coklat. Boleh? Kalau awak nak tolak terus pun boleh. Ini kita dapatlah 250 kopi dengan coklat, awak tambah dulu. Dapat berapa? 500,000. Betul? Okey, kemudian awak ambil kopi dengan coklat ni tadi hasilnya, awak kena tolaklah ni dengan hasil kopi dan coklat ni. Okey, kopi tambah coklat. Okey, tambah kopi tambah coklat, awak tolak, awak akan dapatlah lemon. Okey, itu caranya. Next, nombor C. Bilangan pengundi di pusat mengundi V adalah 3 kali bilangan pengundi di pusat mengundi W. Beza antara bilangan pengundi itu ialah 0.1 juta orang. Berapakah bilangan pengundi di pusat mengundi V dan pusat mengundi W? Okey, kita kena faham betul-betul soalan ni. Dia kata pusat mengundi V adalah 3 kali bilangan pengundi di pusat W. Maksudnya V ni sama dengan 3 kali W. Okey, boleh. Dan dia kata beza bilangan pengundi itu ialah, maksudnya beza bilangan pengundi itu maksudnya V tolak W sama dengan 0.1 juta. So kita nak carilah apa nilai V dan W. Okey, sekarang awak tengok V tolak W sama dengan 0.1 juta. Kita tahu tak V ni berapa? V adalah 3 kali W. 3 kali W. Maksudnya dia akan dapat 3 W. 3 W. Betul? V adalah 3W. 3 kali W. So kita jadikan dia 3W. Kemudian kita nak tolak W. Okey. W. Kita akan dapat ni. Okey, ni kita nak buat macam formula. Okey, so 3W tolak W dapat berapa? Sebab dia bila ada W sama ni, huruf yang sama, kita boleh tolak. Ini W ni 1 ni maksudnya dia 1. Okey, so 3 tolak W, 3 tolak 1 dapatlah 2W. Okey, boleh. So, 1 juta ni kita tukar kepada nombor bulat dulu. 0.1. So, kita jadikan nombor bulat dulu supaya senang kita nak buat kan. Kita nak bahagi apa semua. So, kita tukar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan nombor. Okey, 1, 2, 3, 1, 2. Dapat berapa ni? 100,000. So, 100,000. Okey. Okey, so sekarang ni bila kita dah ni, kita tolak, kita bawa ni, kita nak W saja, kita bahagi dengan 2. Okey, kita nak cari W. Kita nak cari W saja, kita bawa 2 ni pergi bawah. So awak bahagilah dengan 2. 2 darab berapa ni? 2 darab 5. Dapatlah 50,000. Maksudnya W saja 50,000. Boleh? Sekarang kita nak cari V. So, W awak dah dapat dah. W sama dengan 50,000. Dia kata V adalah 3 kali W. So, 3 kali W. Darablah. Okay. 50,000. Awak darablah dengan, darablah dengan 3. Ni untuk V. Dan awak akan dapatlah V ni berapa. Okay. Boleh buat? Okay, cuba selesaikan. Okay, kira betul-betul. Okey, itu saja.